Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya hari ini jadi host anda, Amirul Salam Hassan, bagi program UMT Live. Kita bersiaran secara langsung daripada Anjung Alumni Universiti Malaysia Terengganu, untuk sama-sama kita membicarakan ataupun berbicara secara santai dengan kita punya wakil ataupun pengarah pusat pengajian. Okey, untuk sementara itu kita perkembangan COVID-19 setakat semalam, oleh kerana kita masih lagi berada dalam ruang lingkup PKP, PKP fasa 2. Untuk semalam kes baharu kita 179 kes. Ya, agak tinggi sebenarnya setiap hari, tapi tak apa. Itu kita, untuk menjadi hero buat masa ini, anda hanya perlu berada di rumah. Okey, so bersama saya pada hari ini iaitu di sebelah kiri saya, tak lain tak bukan Pusat Asasi STEM, iaitu pengarah Profesor Madya Dr. Laili Cik Ros. Ya, apa khabar doktor hari ini? Alhamdulillah baik. Okey, dan sebelah kiri lagi seorang iaitu bersama Dr. Jagan Jeevan, Ketua Bidang Sarjana Muda Pengurusan Maritim. Ya doktor, apa khabar hari ini? Sihat, terima kasih. Ya. So macam mana pengalaman sepanjang PKP ni? Bagi saya, pengalaman sepanjang PKP ni, saya belajar duduk rumah je lah. Belajar duduk rumah, and then also saya rasa benda ni lebih kepada keselamatan dan kesihatan diri. So saya have to follow the rules dan hanya duduk di rumah dan bersama family. Ya. So, kita jaga kita ya. Itu penting tu. Okey, bagi pelajar yang berada di kampus dan juga dekat rumah, so patuhi arahan PKP yang dikeluarkan dan ikuti saranan daripada KKM dengan beberapa langkah yang boleh diambil dengan seperti memakai mask, mencuci tangan, selalu kerap mencuci tangan dan sebagainya lah. Okey, bagi anda yang baru sahaja bersama-sama dengan kita pada hari pagi ini, boleh kongsikan, share dekat Facebook kita tu kepada kawan-kawan lain, supaya mungkin cucu-cucu anak makcik Kiyah dan sebagainya boleh dapat maklumat info yang begitu tepat, yang tepat berkaitan dengan Universiti Malaysia Terengganu. Okey, tanpa buang masa, so kita teruskanlah. Okey, sedikit latar belakang Dr. Laili, dan juga pusat asas sistem tu. Apa sebenarnya diwujudkan, target dia macam mana, pelajar dia adakah nak kena pelajar yang betul-betul high class saja yang kita terima ke macam mana? Sila. Okey, terima kasih Miro. Jadi saya pengarah asas sistem bermula daripada Oktober 2017 ya. Jadi asal saya Melaka. Okey, setelah berada di UMT ni selama 23 tahun. Bermulanya UPMT cawangan UPM dulu, and then bertukar menjadi KUT, KUSTEM, saya tak pasti kalau Dr. Jagan Okey, KUT dan sebagainya. Jadi sehingga hari ini saya masih setia dengan UMT. Okey, masih setia duduk di Terengganu. Okey, jadi Pusat Asas Sistem telah ditubuhkan bermula pada 2017 dan telah mengambil pelajar yang pertama. Okey, pelajar sulung bermula pada Jun 2018, seramai 60 orang telah diambil. Jadi mereka ini adalah kumpulan-kumpulan pelajar yang berlatar belakangkan sama ada mereka adalah daripada pelajar daripada sains tulen yang mengambil kimia, fizik, biologi dan admits, ataupun kita juga mengambil pelajar daripada
aliran bukan sains tulen, di mana pelajar-pelajar yang tidak ambil kimia, fizik, biologi, tetapi beliau ada subjek sains, mendapat A sains dan juga ADMAT C+. Okay. Dan kita juga memberi laluan kepada pelajar-pelajar daripada aliran agama. Okey, di mana kita mendapati bahawa apabila pelajar-pelajar, kebiasaannya apabila pelajar-pelajar ni daripada sekolah yang ada aliran agama, mereka mengikuti hafazan dan sebagainya, tetapi apabila mereka masuk ke universiti, okey, kebanyakan mereka tu dah tinggalkan apa amalan mereka di sekolah. Jadi apa yang kita bentuk kelainan di asas sistem adalah kita memberi peluang kepada pelajar itu untuk meneruskan hafazan. Jadi mereka yang dalam hafazan ataupun mereka boleh meneruskan mengaji Al-Quran dengan dibimbing oleh kumpulan daripada Pusat Islam. Jadi itu adalah kelainan yang kita cipta. Di mana yang pertama, kita membuka kepada pelajar-pelajar bukan sains tulen yang tidak mengambil kimia, fizik, biologi, dan juga kita memberi laluan kepada pelajar-pelajar daripada aliran agama supaya mereka datang ke UMT, di samping mereka belajar dalam ilmu STEM, mereka juga meneruskan modul hafazan, dan di peringkat ijazah mereka boleh mengambil subjek-subjek ulul albab sebagai elektif. Jadi kita ingin menghasilkan satu golongan manusia yang bukan saja cerdik tetapi manusia yang lebih menjaga insaniah, ada lebih holistik. Ya, segi tempoh dia pula Dr. Okey. Jadi asas sistem dalam Malaysia ni, semua pusat asas sistem di universiti awam tempoh pengajiannya ialah setahun. Tetapi ada yang 2 semester, ada yang 3 semester. Jadi asas sistem UMT bersama dengan, tak silap saya, dengan UUM, kita ada 3 semester. Jadi semester pertama, semester kedua dan semester ketiga adalah semester pendek. Okey, jadi mereka akan tetap habis dalam tempoh setahun. Ya, jadi sekarang ni pelajar asas sistem sedang mengikuti semester pendek mereka, semester 3. Okey. Okey, Okey, baik, kita nak bersama dengan Dr. Jagan. Sedikit pengenalan berkaitan dengan fakulti atau bidang pengajian yang boleh ditawarkan, yang kita akan tawarkan kepada pelajar di luar sana. Okey, terima kasih kepada host kita pada pagi ini. Nama saya Jagan dan saya telah berkhidmat di UMT selama 12 tahun. Dan apa yang beauty-nya di sini ialah saya juga merupakan batch pertama untuk sarjana muda pengurusan maritim ni. So bercakap mengenai sarjana muda pengurusan maritim ni, ialah satu program yang pertama kita offer di Malaysia. Malah pada masa tu yang pertama kita offer di Asia Tenggara pada tahun 2000. Okey. Kepentingan program ni ialah kita hendak menghasilkan tenaga kerja yang boleh support industri logistik dan maritim di Malaysia. And then salah satu kepentingan program ni juga, kita lebih berfokuskan kepada geocentric recruitment, di mana pelajar-pelajar yang kita hasilkan boleh bekerja dalam Malaysia dan juga di luar Malaysia. Dengan arti kata lain, pelajar-pelajar yang kita dah melalui ataupun mengikuti program sarjana muda pengurusan maritim ini, mereka boleh menjadi sumber manusia kepada industri maritim di dalam dan di luar Malaysia. So dia punya pengurusan maritim tu sebenarnya aliran untuk pelajar aliran sains ataupun sains sosial? Okey, satu soalan yang baik ya. Kita fokus kepada sarjana muda pengurusan maritim kepada sains sosial sebenarnya. Tetapi untuk pelajar-pelajar sains, ia bukan satu penghalang untuk mereka datang dan menceburi dalam bidang ni. So kita buka kepada sains dan sains sosial, tapi keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar sains sosial. Okey. Dan juga cuma tambahan sikit. Ya, sila. So satu lagi program ni, kepentingan program ni ialah program ni telah mendapat akreditasi antarabangsa, iaitu Chartered Institute Logistics and Transportation di Malaysia pada tahun 2011. Okay. So bila jadi macam tu, program ni mendapat pengiktirafan antarabangsa, di mana kursus-kursus yang kita mengajar adalah mengikut aliran ataupun mengikut trend terkini dalam industri maritim. Seiring dengan permintaan industri sebenarnya. Yes, exactly. Okey. Okey, itu baru satu program sarjana muda pengurusan maritim. Yeah. Kan? Dan ada lagi satu, iaitu program sarjana muda pengurusan operasi maritim, betul? Yeah. Yeah, So macam mana pula, apa perbezaan? Ialah kita nak tahu kan, perbezaan. Dengan maritim tu mungkin sama bagi orang macam saya. Tetapi kita nak tengok apa perbezaan. Okey, satu soalan yang baik juga tu. Okey, sarjana muda operasi maritim ni adalah satu program baru yang kita akan offer pada semester yang akan datang.
So ini satu batch baru pada semester akan datang di mana kita buka kepada 44 pelajar. Okey, pelajar. Di mana perbezaan antara pengurusan maritim dan operasi maritim ialah mereka dua program ini merupakan pelengkap kepada satu sama lain. Di mana pengurusan maritim merupakan fokus kepada logistik dan transportation, dan operasi maritim kepada operasi maritim sebagai ataupun kepada operasi-operasi sampingan yang berlaku dalam industri maritim. Contohnya, let's say kita ada satu operasi pelabuhan. Okay, kita ada operasi perkapalan. So untuk kategori itu kita akan fokuskan kepada pelajar pengurusan maritim. Bila sampai ke operasi dalam perkapalan dan pelabuhan, pelajar-pelajar sarjana muda operasi maritim akan menjadi support ataupun backup sistem kepada pengurusan maritim. So dengan erti kata lain, mereka akan menjadi complement kepada each other. Okey, baik, itu penjelasan untuk perbezaan antara pengurusan maritim dengan operasi maritim. Lagi satu saya difahamkan, dia juga yang ditawarkan program sarjana muda sains nautika dan pengangkutan maritim. Sedikit sebanyak intro dia berkaitan. Okey, sarjana muda sains dan pengangkutan maritim ini merupakan satu program yang dibina untuk menghasilkan seaman ataupun navigator, pelajar-pelajar yang boleh berlayar. Okay. So pelaut lah, boleh kata dia pelaut lah. Yes, pelaut. So program ni menjadi satu tulang belakang kepada pengurusan kepada FPM ataupun Fakulti Pengajaran Maritim, di mana kita menghasilkan pelajar yang akan bila dah bergraduate nanti mereka mempunyai kapasiti untuk berlayar, dan juga kalau mereka mempunyai option mereka boleh bekerja di offshore di kawasan. Okey, maknanya related field dia adalah bidang oil and gas mungkin. Yes. Ada sebahagiannya lah ataupun logistik lah. Mereka lebih fokus kepada pelayaran. Bawa kapal yang bergerak. Yes. Okey. Okey, itulah saya rasa mungkin pusat pengajian Fakulti Pengajian Maritim ini menjadi satu trademark kepada UMT lah. UMT kita pun ada kapal RV Discovery sendiri. Mungkin facilities itu memberi support kepada program-program yang kita tawarkan kepada pelajar-pelajar baru. Cuma nak tahu sikit kita memang kita nak mengucapkan terima kasih kepada pihak UMT lah, sebab kita memberikan banyak facilities sampingan kepada pelajar maritim, pengurusan maritim dan juga sains nautika. Contohnya sebagai kapal RV Discovery, makmal dan juga simulasi. Okay, untuk pengurusan maritim pula kita mempunyai network yang baik dengan universiti-universiti antarabangsa. Contohnya seperti di Korea, di Thailand umpamanya, dan di UK dan juga banyak negara di luar. Okey. Kembali kepada Dr. Laili mungkin apa peranan pusat asasi untuk peringkat selepasan SPM kepada program-program penawaran dan program-program pengajian peringkat ijazah sarjana muda di UMT. Okey, UMT. Apa mungkin ada pertalian hubungan kait. Jadi semestinya Emirul, jadi kita adakan asas sistem ini sebagai feeder, di mana kita menyediakan pelajar-pelajar daripada lepasan SPM, kita ambil mereka dan kita masukkan dalam program asas sistem. Kemudian selepas setahun kita akan beri mereka peluang untuk mengikuti program-program ijazah di UMT. Jadi salah satu objektif kita adakan asas sistem adalah untuk kita melonjakkan bilangan pelajar yang lebih cemerlang di peringkat ijazah, kerana kita telah mengambil pelajar-pelajar lepasan SPM yang bagus resultnya. Jadi kalau kohort 1 kita ada pelajar yang 11A, 10A, jadi peringkat awal lagi kita dah ambil mereka dan kita letakkan di asas sistem. Kemudian kita akan serahkan mereka kepada pihak fakulti lah. Dalam program-program mereka tu akan masuk ke program ijazah tanpa melalui UPU. Jadi mereka tidak akan bersaing lagi dengan pihak-pihak luar lah. Jadi mereka akan dijaminkan tempat. Jadi saya tidak pasti dengan pengurusan daripada yang Dr. Jagan tadi tentang pengurusan maritim. Jadi saya difahamkan tadi adalah pelajar-pelajar daripada aliran sains sosial. Jadi kebanyakan pelajar-pelajar asas sistem mereka
telah pun mendaftar di Fakulti Sains dan Sekitaran Marin. Jadi mereka juga mengambil maritim tetapi lebih kepada teknologi maritim. Ya, masih jadi lagi mengekalkan sains ya, lah. sains. Jadi mereka tu mengambil teknologi maritim, kemudian kita ambil yang sains nautika, sains gunaan elektronik dan instrumentasi dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar asas sistem kita memberi ilmu dalam bidang sains. Jadi kalau mereka berminat untuk pergi dalam bidang sains, mereka akan memilih daripada fakulti sains seperti kimia, fizik, biologi. Kemudian kalau mereka minat dalam bidang teknologi, mereka akan pergi kepada bidang-bidang teknologi di fakulti. Kemudian kita ada teknologi maritim, alam sekitar dan sebagainya. Kemudian kalau mereka juga ada juga pelajar asas sistem yang pelajar sulung yang berminat dengan daripada fakulti perikanan. Jadi mereka itu boleh pergi kepada teknologi makanan dan sebagainya. Jadi fungsi asas sistem di UMT adalah untuk menyediakan pelajar sebagai feeder. Okey, selama setahun kita memberi mereka ilmu-ilmu STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Kemudian kita akan minta mereka lah untuk sebebas-bebasnya mereka boleh pilih mana-mana yang mereka nak. Okey, tanpa seperti saya katakan tadi, tanpa melalui UPU. Ya, itu jadi jaminan. Jadi macam kaki tu dah sebelah masuk. Ya. Jadi itu adalah satu kelebihan lah ya. Oh, okey, terima kasih Dr. Lali. Oh, itu bagi saya itu satu peluang yang sangat bagus. Ya, sebab kita ada seorang pelajar yang beberapa orang pelajar yang akan datang ni pun ada juga yang dia kata dia dah nampak. Jadi bila kita pergi promosi, biasanya kita akan tanya bukan mereka tu kita nak tarik ke asas sistem saja, tetapi kita akan tanya apakah program ijazah yang mereka ingin pergi. Kat mana yang diorang nak. Jadi kebanyakan dia dah tahu dah. Dia kata okey, saya ingin pergi ke bidang program biologi marine. Jadi saya kata kat UMT kita ada dua saja biologi marine, satu di UMT dan satu lagi di UMS, tak silap saya di Sabah. Jadi mungkin pelajar Semenanjung tidak possible lah kalau nak ke Sabah kan, dalam keadaan ekonomi kita sekarang pun lebih baiklah mereka memilih di Semenanjung saja. Jadi kalau mereka datang, okey, datang ke UMT, masuk dalam program asas sistem, okey, pelajar tersebut sudah pun pergi ke program biologi marine. Tercapailah cita-cita dia ya, sebab dia seperti dah cub awal-awal dah. Tapi kalau ada yang pelajar saya pergi promosi, kalau dia kata saya berminat untuk dalam bidang perubatan, saya tidak akan galakkan dia minta asas sistem. Sebab kalau dia masuk asas sistem, dia tidak akan capai cita-citanya sebab kita di UMP tidak ada fakulti perubatan. Betul. Jadi kita kena lebih realistik lah. Kita tak nak pelajar nanti dia kecewa. Dia masuk kat kita, kemudian dia rasa dia tak dapat nak teruskan cita-cita. That's why pelajar kena bijak. Okey, mana-mana yang memilih program untuk masukkan dalam program UPU, letakkan program yang betul-betul yang dia nak. Selain daripada dia nak tu, kena cukup syarat. Sebab kalau dalam UPU, kalau tak cukup syarat, dia tak akan nampak lihat. Dia tak nampak program kita. Yeah. Dia akan block lah sebab tidak cukup syarat. Jadi kita harap pelajar-pelajar yang di luar sana lepasan SPM, mereka memilih program itu dengan betul. Letakkan yang ikut dia punya yang dia minat. So dari segi peratusan berjaya ataupun tak berjaya setelah masuk program asas sistem tu nak melayakkan ambil program ijazah. Ya. Okay. Dari segi peratusan dia ada ke yang tercicir ke ataupun ialah kan mana ialah kita nak tahu untuk meyakinkan orang luar ni. Okey, ya. Jadi sehingga kita sekarang ni asas sistem baru ada 2 kohort. Okey, kohort yang pertama bermula pada 2018 dan pelajar itu kita telah mereka telah pun pergi ke peringkat ijazah dan alhamdulillah mereka itu yang paling rendah dia punya CGPA-nya ada 3.1. Jadi kalau kita tahu pelajar-pelajar mungkin sudah biasa dengan CGPA, yang terbaik ialah 4.0. Jadi kita ada beberapa orang yang mendapat 4.0. Kemudian yang paling rendah ialah 3.1. Jadi mereka ini berjaya kita hantar ke ijazah, ke program-program ijazah di fakulti di UMT. Dan mereka juga mengekalkan kecemerlangan di mana kita ikuti pencapaian mereka pada semester lepas ya, baru-baru ini mereka telah mendapat keputusan semester 1 di peringkat ijazah masing-masing. Kita dapati 60% pelajar daripada kumpulan kohort 1 telah mencapai kepujian dekan. Jadi mungkin pelajar-pelajar dia faham apa yang dimasukkan dengan kepujian dekan, iaitu CGPA-nya adalah 3.5 ke atas. Jadi kita dapat mengekalkan pelajar ini kecemerlangan mereka daripada peringkat asasi sehingga peringkat ijazah. Itu yang kita nak. Itu sebenarnya adalah objektif asas sistem supaya kita melonjakkan bilangan pelajar-pelajar yang cemerlang di peringkat ijazah dan mereka akan keluar bekerja. Ya? Okey, terima kasih Dr. Dr. Jagan. Apabila
di sektor perkapalan, kita mesti ada satu wow kan. Melihat orang akan lihat dengan satu perkapalan itu satu peluang kerjaya ataupun satu benda yang boleh dibanggakan. Mungkin ada kita punya alumni ataupun pelajar-pelajar kita pergi buat latihan-latihan dekat mana-mana industri yang boleh dibanggakan lah untuk kita, untuk bagi orang ramai rasa satu pecahan yang bidang yang menarik lain daripada universiti lain dia tak buat kan. Silakan. Ya, terima kasih. Itu soalan yang paling baik lah. Contoh yang paling simple yang saya boleh bagi sekarang ni lah waktu PKP sekarang ni. Okey, contohnya let's say lah Makcik Kia nak beli roti. Roti dia duduk dia have to terpaksa duduk di rumah. Okey, beli roti and then kena beli roti secara, let's say ada option online, beli roti secara online. So orang yang menghantar roti itu ke rumah dia perlu tahu ilmu-ilmu logistik ni. Itu satu contoh yang sangat simple. So kita berfikir secara global. Okay, let's say kita nak beli melalui online daripada negara China ataupun dengan mana-mana negara, and then kita akan pastikan barang tu sampai ke rumah kita. So itu satu contoh yang sangat signifikan di mana kepentingan ilmu logistik ini sangat mustahak untuk memastikan rantaian bekalan itu berjalan secara berterusan. And then bercakap mengenai wow, kita semua pelajar-pelajar pengusaha maritim dan operasi maritim in future akan ditempatkan di syarikat-syarikat logistik pelabuhan di Malaysia, and then syarikat pengangkutan, dan yang signifikannya di sini ialah GE kita pada tahun lepas ialah sebanyak 87%, di mana dah meningkat lebih daripada KPI universiti iaitu 80%, dan GE kita 87%, di mana kita mendapat support daripada pihak industri, di mana bila mereka habis latihan industri mereka akan diserap terus untuk bekerja. So ini benda-benda ini berlaku sebab kita berjaya menghasilkan mahasiswa yang berkualiti hasil daripada infrastruktur dan juga pengalaman pensyarah yang berada di Fakulti Pengajian Maritim. Di samping itu juga kita ada Maritime Logistics and Transport Center, satu pusat database di UMT, dan juga kita ada program WBL iaitu Work Based Learning, dan juga kita ada banyak aktiviti-aktiviti attachment di industri semasa membuat latihan industri, dan kita ada summer camp di luar negara. Kita ada banyak aktiviti dan juga program-program di mana ia akan meningkatkan mutu pelajar-pelajar kita supaya mereka boleh bersaing dengan pelajar-pelajar lain, dan mereka boleh mereka yang memudahkan mereka untuk masuk ataupun untuk penetrate industri untuk bekerja. So setakat ni kami masih lagi cuba untuk meningkatkan mutu supaya mendapat GE lebih daripada 90%. Okey. Baik, Dr. Leslie, boleh kongsikan sikit dia punya subjek ataupun modul apa yang dibelajar dekat asasi tu? Mungkin adik-adik kita, anak-anak yang kat luar sana nak tahu kan, belajar nanti kan tak sama pula dengan belajar dekat sekolah, kaedahnya macam mana. Okey. Jadi sebelum saya pergi kepada apa yang dipelajari di peringkat asasi, saya ingin berkongsi tentang syarat kemasukan ya. Jadi untuk melepasi syarat kemasukan ke asas sistem, okey, untuk pastikan mereka dapat melihat di UPU online, okey, tercatatnya perkataan asas sistem, pelajar tadi mestilah sekurang-kurangnya mendapat keputusan C+ untuk subjek kimia, fizik, biologi and maths. Okey, itu pelajar lepasan yang jurusan sains. Bagi yang bukan sains tulen, seperti tadi saya kata yang ada pelajar daripada golongan bukan sains tulen, okey, dia tak ada kimia, fizik, biologi, tetapi dia ada sains A, kemudian admatnya C+. Okey, dan juga kita membuka sedikit ruang kepada pelajar yang bukan bumi. Ya, jadi tahun ini adalah tahun yang kedua lah kita membuka ruang kepada non-bumi ya. Jadi sekarang untuk struktur program seperti yang saya nyatakan tadi, okey, dia akan berjalan selama 3 semester. Okey, semester 1 mereka akan belajar kimia, fizik, biologi and maths. Kemudian kita akan memperkenalkan satu subjek baru iaitu sains bumi dan angkasa. Kemudian kita akan perkenalkan juga subjek sejarah dan falsafah STEM.
di samping bahasa Inggeris. Kemudian di semester kedua pula mereka akan ambil lagi sekali kimia, fizik, biologi, tetapi akan ada satu lagi subjek IT. Okey, jadi seperti saya katakan tadi, sempena dengan perkataan STEM, jadi pelajar asasi di UMT, mereka bukan sahaja kita bekalkan dengan ilmu sains, tetapi kita berikan juga mereka IT. Okey, kemudian kita juga pada semester ketiga, kita akan berikan mereka dengan pengenalan kepada kejuruteraan. Jadi mereka lengkap mengambil subjek sains, matematik, kejuruteraan dan juga IT. Jadi selama setahun tu nanti mereka akan dapat mengenal pasti apakah minat mereka sebenar. Sebab kebanyakan ada juga asasi-asasi yang daripada peringkat awal lagi telah distreamkan. Okey, katakan asasi sains hayat, jadi pelajar-pelajar itu hanya untuk program-program di ijazah nanti, program-program yang berkaitan dengan sains hayat. Kemudian kalau yang sains fizik, mereka akan pergi kepada bidang kejuruteraan. Jadi kita kelainan di asas sistem adalah kita memberi mereka pilihan yang lebih luas lagi. Mereka akan mengenal apakah minat mereka sebenarnya, dan seperti biasalah apabila di program asasi mereka akan pergi kuliah seperti biasa. Cuma kalau di sekolah dulu mereka pakai pakaian sekolah, duduk di asasi kita tak adalah pakaian, jadi kita bebas berpakaian tetapi ikut etika pakaian di kampus. Kemudian mereka akan ada kuliah, mereka akan ada amali. Okey, mereka akan masuk ke makmal, kemudian mereka juga akan dibimbing dalam kelas tutorial. Jadi kelas-kelas kita kecilkan kepada satu orang pensyarah kepada 50 orang pelajar dalam bilik kuliah. Kemudian kalau dalam amali, satu orang pensyarah bersama dengan 40 murid pelajar. Kemudian kalau tutorial lebih kecil lagi, di mana kita lebih kepada penyelesaian masalah sesuatu subjek tadi, satu orang pensyarah bersama dengan 25 orang pelajar. Okay. Jadi itu adalah nisbah pelajar dan juga pensyarah yang kita amalkan di asas sistem. Okey, baik. Terima kasih. Okay. Dr. Jagan, apabila seorang tu masuk ke fakulti fakulti pengurusan maritim ni, okey, pengajian maritim ni, kaedah ataupun dari segi penilaian pemakahan dia, adakah berapa persen dia mesti ada kan, berapa carry marks, berapa semua kan, mesti ada kat situ. Dan lagi satu, adakah semua pun belajar mengikut dalam in class sahaja, ataupun ada kerja-kerja amali ataupun pergi lapangan ke mana-mana mungkin? Ya, secara basic je, ilmu dalam kelas tu memang penting. Tetapi kita mengambil approach yang lebih geocentric, saya katakan tadi, di mana kita ada industry in classroom, di mana kita akan menjemput pakar-pakar logistik ke dalam bilik kuliah untuk berkongsi ilmu yang mereka ada. Contohnya kita akan membuat forum, discussion session, dan di samping itu pensyarah-pensyarah daripada industri ini juga akan berkongsi chapter dengan pensyarah kita untuk deliver ilmu yang mereka ada dan juga yang digabungkan dengan pengalaman mereka. Dan seterusnya kita ada membuat banyak field trip ataupun lawatan-lawatan ilmiah ke pelabuhan ataupun ke syarikat-syarikat logistik dan pengangkutan untuk melihat sendiri bagaimana struktur ataupun operasi logistik di sesuatu organisasi. Bukan sahaja buat lawatan, bila kita dah buat lawatan kita akan membuat satu discussion session ataupun membuat satu forum dengan pihak industri supaya kita pergi, student kita pergi daripada sini ke sana dan mereka dapat ilmu yang mantap daripada sana. So dengan kata yang lain, education in the classroom memang penting, tetapi kita mengambil satu alternatif baru di mana exposure in the industry will make the student much more significant. Okey, baik. Terima kasih Dr. Jagan Jevan, Ketua Bidang Sarjana Muda Pengurusan Maritim, dan juga Prof. Madya, Dr. Laili, Haji Cik Ros. Okey, saya rasa dua panel yang kita tampilkan pada hari ini bukan kaleng-kaleng punya panel, sangat dalam ilmunya, dengan kepakaran. Okey. Kemudian sebelum kita tamatkan sesi ini, kita minta rumusan daripada panel kita. Okey, bermula dengan Dr. Laili, silakan.
Okey, jadi seperti yang saya nyatakan tadi bahawa di asas sistem kita membuka laluan kepada pelajar-pelajar daripada pelajar yang sains, pelajar yang non-sains, maksudnya yang tak ada kimia, fizik, biologi. Kita juga memberi laluan kepada pelajar-pelajar daripada agama, dan apa yang kita janjikan adalah kita menjanjikan untuk menghasilkan pelajar bukan saja yang cerdik dalam bidang akademik, tetapi juga kita membina insaniah mereka, soft skill mereka melalui aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Kita juga memberi laluan kepada pelajar daripada bukan Bumi Putra. Jadi kepada calon-calon yang akan memilih dalam UPU, jadi kita faham jadi akan ditutup pada 17 April. Jadi kita mohon kepada semua untuk pilih program yang betul-betul yang diingini, okey, dan sudah pastilah cukup syaratnya, dan letaklah kalau katakan minat dengan program asas sistem, pastikan untuk letak sebagai pilihan pertama di dalam UPU online. Itu sahaja yang saya ingin sampaikan. Baik. Bagaimana Dr. Jagan, mungkin boleh promote juga sekiranya pelajar di luar sana, anak-anak di luar sana nak mungkin sesi kita agak pendek, jadi mungkin apa platform yang kita boleh guna untuk diorang reach kita. Okay. Terima kasih sekali lagi. So saya nak simpulkan di sini bahawa bentuk buka bumi di Malaysia ni membuka peluang untuk kemajuan syarikat logistik ataupun ilmu logistik di Malaysia. Tapi kita kena faham bahawa dengan adanya laut, industri logistik itu akan sentiasa hidup. So dengan itu saya menjemput semua pelajar-pelajar lepasan STPM ataupun lepasan diploma untuk apply untuk program sarjana muda penguasaan maritim dan juga sarjana muda operasi maritim supaya menjadi backbone utama kepada perkembangan logistik di Malaysia. So selain daripada UPU, mereka boleh kontak saya secara personal dan juga melayari Facebook fakulti dan juga hantar email kepada fakulti untuk mendapat informasi yang lebih lanjut. Okey, baik. Okey, Amirul, satu lagi kita juga saya terlupa nak jemput untuk layari Facebook Asas Sistem UNT. Baik. Ya, okey. Okey, terima kasih kepada dua-dua panel kita yang sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dan pengetahuan, knowledge berkaitan dengan pusat pengajian ataupun bidang pendidikan dan pengajian yang ditawarkan di Universiti Malaysia Terengganu. Okey, saya kira sampai di sini dahulu kita punya sesi pada kali ini. Kita berehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.